Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama cikgu dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 2. Hari ini cikgu akan masuk ke bab 7 iaitu kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. 7.1 Kepelbagaian iklim di Asia. Jadi cikgu harap selepas berakhirnya pembelajaran, murid dapat mengenal pasti kepelbagaian iklim di Asia dengan betul. Baiklah, tahukah murid-murid benua Asia boleh dibahagikan kepada 4 zon iklim yang utama, iaitu zon sejuk, zon sederhana sejuk ataupun zon sejuk sederhana, zon panas sederhana dan juga zon panas. Baiklah, murid-murid lihat di manakah terletaknya benua Asia. Yang ini ya, murid-murid yang warna pink ni, ini adalah benua Asia. Kita lihat benua Asia dengan lebih dekat. Okay, ini adalah benua Asia, di mana benua Asia berada dalam lingkungan garisan latitude 10 darjah selatan hingga 90 darjah utara. Di mana Malaysia? Murid boleh lihat, cikgu bulatkan di sini. Di sini adalah Malaysia. Kita berada di sini. Kita berada dekat dengan garisan 0 darjah iaitu garisan Khatulistiwa. Kita berada berhampiran dengan matahari. Kerana itu kita mengalami zon panas. Okay, murid boleh lihat pada skrin yang cikgu tunjukkan ini, cikgu telah letakkan julat latitude mengikut zon iklim yang utama. Itu 10 darjah selatan hingga 10 darjah utara, 30 darjah utara, 45 darjah utara, 65 darjah utara dan 90 darjah utara. Kita lihat yang pertama adalah zon panas. Okey. Zon panas berada dalam lingkungan 10 darjah selatan sehingga 30 darjah utara. Kemudian diikuti dengan zon panas sederhana 30 darjah utara hingga 45 darjah utara, zon sejuk sederhana dan diikuti dengan zon sejuk. Baiklah, cikgu tunjukkan zon iklim mengikut zon di Asia. Kita lihat satu persatu. Okay, yang pertama, dalam zon sejuk terdapat iklim tundra di antara 90 darjah utara dan 65 darjah utara. Manakala dalam zon sejuk sederhana terdapat iklim Siberia dan juga iklim Laurentia. Ini dalam lingkungan 45 darjah utara hingga ke 65 darjah utara. Okay, diikuti dengan zon panas sederhana di mana terdapat iklim Mediterranean, iklim steppe dan juga iklim China. Dalam lingkungan latitude 30 darjah utara sehingga 45 darjah utara. Baiklah, zon iklim dalam zon panas kita lihat. Yang pertama ada iklim gurun panas, yang kedua iklim monsun tropika dan yang ketiga iklim khatulistiwa. Murid-murid perlu ingat semua zon iklim dalam 4 zon yang cikgu nyatakan tadi. Okey? Cikgu harap murid buat ulang kaji semula, lihat buku teks, sentiasa cuba untuk ingat zon-zon iklim ini ya, dalam buku teks pada muka surat 106. Baiklah. Okey, hari ini cikgu cuma nak murid-murid lihat negara-negara yang berada dalam setiap zon iklim. Okey, cikgu akan fokus kepada negara-negara yang terdapat dalam buku teks, yang dinyatakan dalam buku teks. Okey. Okey, yang pertama, kita lihat dalam iklim zon panas ya, zon panas dalam iklim khatulistiwa. Murid-murid lihat iklim khatulistiwa dalam zon panas yang ni yang berwarna hijau ni. Ini adalah negara-negara yang berada dalam iklim khatulistiwa. Lihat satu persatu. Okey, yang pertama adalah negara kita, negara Malaysia, terletak di sini. Okey, negara Malaysia. Yang kedua, Singapura. Dan yang ketiga adalah Brunei. Murid-murid perlu ingat kedudukan 3 buah negara sebagai contoh yang dinyatakan dalam buku teks bagi iklim khatulistiwa. Okey, tadi iklim khatulistiwa. Kita masuk kepada iklim monsun tropika. Juga di zon panas iklim monsun tropika di zon panas.
Okey, cikgu lupa yang ini iklim monsun tropika yang berwarna kuning pekat ni. Okey, negara yang berada dalam iklim monsun tropika contohnya India, okey, Laos, Myanmar dan juga Thailand. Ini contoh negara yang berada dalam iklim monsun tropika. Okey, Khatulistiwa sudah, monsun tropika sudah, kita masuk ke iklim yang terakhir dalam zon panas iaitu iklim gurun panas. Yang ini warna kuning cair ni. Okey, contoh negara yang berada dalam iklim gurun panas ialah Arab Saudi, Iraq dan juga Oman. Okey, murid-murid boleh ingat? Mesti kena ingat. Okey, murid-murid boleh lihat contoh negara ini dalam peta dalam buku teks terdapat juga dalam buku teks dalam muka surat 108. Murid boleh ikut warna yang ditetapkan. 3 warna ni, hijau, kuning pekat, kuning cair ni adalah iklim zon panas. Okey, kita beralih kepada iklim zon panas sederhana. Zon panas sederhana, kita lihat yang pertama iklim Mediterranean. Yang ini yang berwarna hijau ni. Okey, contoh negara yang berada dalam iklim Mediterranean ialah Turki, Lubnan dan juga Syria. Ini adalah contoh iklim Mediterranean. Negara yang berada dalam iklim Mediterranean. Iklim step yang juga dalam zon panas sederhana, kita lihat contoh negara iklim step. Yang pertama adalah Rusia Selatan. Murid-murid lihat peta ni, Rusia ni besar. Ini Rusia. Rusia di bahagian selatan ni dia mengalami iklim step. Okey, begitu juga dengan Mongolia. Mongolia juga dalam kategori zon panas sederhana iaitu mengalami iklim step. Okey, kita lihat seterusnya dalam zon panas sederhana juga iklim China. Okey, iklim China, contoh negara dalam iklim China ialah China bahagian tengah dan selatan. Kemudian Korea Selatan dan Jepun Selatan. Diikuti dengan yang terakhir, contoh yang terakhir ialah Taiwan Utara. Ini adalah antara contoh negara yang berada dalam iklim China dalam zon panas sederhana. Okey. Okey, jadi murid-murid ingat yang 3 warna ni, okey, 1, 2 yang tadi dan 3 yang ini adalah iklim zon panas sederhana. Okey, kita lihat iklim zon sejuk. Okey, iklim zon sejuk sederhana dulu. Okey, kita pergi kepada iklim zon sejuk sederhana, contoh negara dalam iklim Siberia. Ini adalah iklim Siberia dalam zon sejuk sederhana. Yang pertama adalah Siberia, di kawasan Siberia di Rusia. Okay, yang warna purple ni, purple cair ni, boleh lihat dalam peta ni, yang purple cair ni ialah kawasan Siberia di Rusia. Okey. Okey. Iklim sejuk sederhana yang kedua ialah iklim Laurentia. Dalam iklim Laurentia ada kita akan lihat contoh China Utara, China Utara, kemudian Korea Utara bahagian atas dan juga Jepun Utara. Ini adalah antara negara-negara yang berada dalam zon sejuk sederhana. Dan yang terakhir kita lihat zon sejuk. Okey, dalam zon sejuk ada satu contoh, satu kawasan yang murid senang nak ingat. Ini adalah Rusia Utara. Yang berada dalam iklim tundra. Okey, ini adalah kawasan yang sangat sejuk. Baiklah, murid-murid boleh ingat apa yang cikgu tunjuk hari ini? Okey, cikgu ulang dalam peta ni, murid-murid lihat cikgu telah asingkan dalam buku teks juga muka 108 dan 109 telah diasingkan, dibezakan mengikut warna. Okey, yang pertama ini adalah zon panas. Ini zon panas iaitu terdiri daripada zon Khatulistiwa, iklim Khatulistiwa. Okey. Iklim monsun tropika dan juga iklim gurun panas. Okey, dalam kawasan ini.
Kemudian kawasan zon panas sederhana. Terdapat iklim di sini. Warna hijau ni tadi cikgu dah tunjuk. Okey, kemudian di bahagian iklim China dan juga iklim step. Iklim zon sejuk sederhana terdiri daripada iklim Siberia dan juga iklim Laurentia. Dan yang terakhir adalah zon sejuk. Zon sejuk ialah zon tundra. Iklim tundra, iklim tundra. Yang di sini adalah kawasan Rusia Utara. Baik. Cikgu rasa untuk minggu ni, untuk hari ini, cikgu cuma sentuh sehingga contoh negara-negara dalam setiap zon iklim bagi setiap zon. Zon panas sederhana, zon sejuk sederhana dan zon sejuk. Okey. Untuk minggu hadapan, cikgu minta murid bersedia dengan topik yang berikutnya. Cikgu harap murid-murid dapat baca ciri-ciri setiap zon iklim yang cikgu nyatakan tadi. Okey, ciri-ciri setiap zon iklim tadi dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Okey, murid boleh lihat dalam buku teks. Untuk 7.3, zon iklim sejuk pada muka 110 dan 111. 7.4, zon iklim sejuk sederhana pada muka surat 112 dan 113. 7.5, zon iklim panas sederhana muka surat 114 dan 115 dan juga zon iklim panas muka surat 116 dan 117. Cikgu akan sentuh secara terperinci dalam kelas online nanti dan juga dalam rakaman yang seterusnya. Okey? Baiklah, cikgu berhenti sampai sini. Sekian, terima kasih.